Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak cerita sikit tentang kegilaan ataupun demam SUV yang semakin melanda dunia ni. Dan Volkswagen baru saja melancarkan SUV coupe terbaru mereka, iaitu digelar Volkswagen Taygo. Jadi Taygo ni dibina atas platform MQB yang dikongsikan bersama dengan Polo dan juga T-Cross. T-Cross ni adalah sebuah SUV compact dan kini atas platform yang sama mereka telah bina sebuah SUV coupe ataupun saya panggil crossover lah. Saya nak panggil crossover lah, biarlah Volkswagen nak panggil apa, saya nak panggil crossover. Disebabkan yang ini adalah sebuah SUV coupe, kita jangan cerita pasal practicality, kita cerita pasal gaya saja. Dan jelas untuk kereta ni Volkswagen memang telah mengambil segala usaha untuk menjadikan ianya sangat sporty dengan adanya sloping roof line, reka bentuk belakang yang lebih dinamik, juga reka bentuk yang depan lebih dinamik. Dan kalau kita tengok kereta ni ada R-Line punya badge daripada awal lagi, dan memang ada R-Line punya badge. Jadi kita tak tahu sejauh mana mereka mengambil konsep R-Line ni, sama ada kita akan melihat Taygo R ataupun hanya setakat R-Line sahaja. Dan dalam segmen SUV compact ni tak banyak yang betul-betul bergaya coupe lah. Kalau kita tengok mungkin kita tengok Hyundai Kona tu ada sikit gaya coupe, dan yang inilah sekarang ni ataupun Mazda punya CX-30 lah kalau kita nak kata gaya coupe. Untuk Honda yang paling kecil ialah HR-V, dan HR-V tu pun boleh juga agak bergaya, tapi tak tahu saya nak kata sama ada coupe ataupun tidak. Tapi yang pastinya Taygo ni ialah sebuah kereta yang memang direka bentuk untuk mereka-mereka yang mahukan gaya. Dan oleh itu kita tengok dia punya fokus kepada digital cockpit dan juga reka bentuk dalam yang lebih bergaya daripada T-Cross, tetapi masih lagi memberi kelebihan 5 tempat duduk. Taygo ni sebenarnya dibina atas body yang sama seperti sebuah Volkswagen yang ditawarkan di Brazil, iaitu Volkswagen Nivus. Ini kenapa saya nak cerita pasal Taygo ni ialah kerana ianya berasaskan Nivus, dan Nivus ni untuk pasar yang membangun seperti di Brazil. Saya rasa ada harapan tinggi kereta ini akan datang ke Malaysia. Dan juga saya rasa ada harapan tinggi bila dia datang ke Malaysia, ia akan datang pada harga yang sangat kompetitif, ataupun kalau tak sangat kompetitif pun agak kompetitif, dan sudah cukup untuk memeningkan kepala mereka-mereka yang bersaing daripada Jepun dan Korea. Jadi nampaknya untuk versi ini Volkswagen telah memastikan kereta ini datang dengan pelbagai ciri keselamatan, termasuk adaptive cruise control, lane keeping assist, front assist tu rasanya nampak macam auto emergency braking, dan juga apa yang dipanggil IQ Drive Travel Assist ni nampak macam ada semi automation sikit. Saya rasa dia ada lane keeping campur dengan adaptive cruise control untuk menghasilkan autonomous driving tahap 2. Tapi jangan kalut kereta ni masih lagi belum dilancarkan di Eropah, tetapi yang Nivus tu nampaknya ada di Brazil. So kita tak tahu bila ianya akan datang ke Malaysia, sama ada ianya akan datang ke Malaysia. Tetapi disebabkan Malaysia juga tengah dilanda demam SUV, terima kasih kepada Proton dan Pro dengan dia mereka punya Ativa X50 dan juga X70, saya rasa tak mau tidak, saya rasa Volkswagen kena bawa masuk juga sebuah SUV compact, dan ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk mereka. Kalau hampa seronok nak cari SUV, anda boleh terus pergi ke Hyundai, kerana Hyundai baru saja menambah 2 lagi variant untuk Kona mereka, iaitu Kona Turbo N-Line dan juga Kona Turbo. Kedua-dua ni menggunakan enjin 1.6 liter turbo. Kalau anda berminat yang turbo biasa tu harganya 146,888. Tapi kalau nak yang N-Line yang mempunyai kemasan ekstra tu harganya 156,888. Ini harga sekarang, sementara sales tax tu dikecualikan. Awak pergi rebut sekarang sebelum habis nanti hujung tahun nanti. Enjin 1.6 liter dalam Kona Turbo ni gasoline direct injection yang menghasilkan 198 PS kuasa dan 265 Newton torque. Ia dipadankan dengan kotak gear 7 kelajuan dual clutch. Jadi ini menjanjikan prestasi yang bagus dan juga penjimatan bahan api. Untuk varian yang lebih mewah ni datang dengan full safety features lah. Ada Hyundai Smart Sense, dia ada rear cross traffic alert, blind spot collision avoidance, cruise control sampai berhenti, iaitu sampai stop go, ada forward collision warning, driver attention warning, kalau mengantuk dia nanti akan perasan akan buat bunyi dan suruh kita pergi relax. Dia juga ada lane departure warning. Ini biasa kalau kita bawa mengantuk, dan ada alert sekali, lane departure warning dan alert. So maksudnya kalau kereta kita dah melilau, dia akan gegarkan steering sebenarnya, dan juga ada bunyilah. Dia ada satu lagi ciri yang dia panggil safe exit warning, di mana mereka menggunakan blind spot monitor untuk tengok belakang dan pastikan kita tak boleh buka pintu ataupun ada amaran bila kita nak buka pintu jika ada kenderaan sedang datang daripada belakang. Dan yang ni juga ada auto high beam. Auto high beam ni saya sangat suka bila memandu waktu malam, biarkan aja, dan kita sentiasa mendapat pencahayaan yang secukupnya dalam setiap keadaan. Jadi untuk Kona Turbo ni dia dapat warna 2 tone dan juga roof rack. Ini satu special untuk dia lah.
Untuk Kona N-Line ni pula macam biasa pasal dia N-Line kan. Jadi ini N-Line ni kira macam Hyundai punya M Division ataupun Mercedes-Benz punya AMG lah. Jadi untuk Kona N-Line ni mereka bagi spoiler lah, aerodynamic package, instead of yang bagi nampak tough, yang ni dia bagi nampak untuk aerodynamic, termasuk front spoiler, side skirt dan rear spoiler. Untuk N-Line ni je dapat rim 18 inci yang khas untuk dia. Ada 5 warna ditawarkan untuk N-Line dengan Kona Turbo ni, iaitu Surfy Blue, Dive In Jeju, Ignite Flame, Pulse Red dan Misty Jungle. Nama canggih-canggih belakang. Yang semua ni version ni datang dengan Phantom Black, two-tone roof, maksudnya semua bumbung warna hitam lah. Untuk N-Line ni seperti macam kereta-kereta N-Line lain, datang dengan special package untuk dia punya interior. Ada badging N-Line, yang ni datang dengan one tone black leather dengan suede lah dia campur. Dan ada ventilated seats untuk driver dan penumpang depan. Kedua-dua model ni datang dengan meter cluster digital 10.25 inci dan juga skrin tengah 8 inci lah. Ini datang dengan beberapa Bluetooth connectivity dan juga Android Auto dan Apple CarPlay. Macam biasa, Hyundai menawarkan 5 tahun waranti ataupun 300,000 km dan juga package selenggara percuma untuk selama 3 tahun ataupun 50,000 km. Yang mana datang dululah macam biasa. Kalau sekarang ni tak boleh nak keluar rumah kan, boleh pergi masuk ke laman sesawang mereka di www.hyundai.com.my/click-to-buy. Booking siap-siap, nanti bila PKP dah habis terus pergi settle bank loan semua, ambil kereta. Ini ada pula satu lagi berita menarik daripada BMW. Kita pergi ke Eropah pula. Yang ini ialah tentang skuter elektrik. BMW CE04. Satu skuter yang nampak ranggi juga. Dan saya rasa ini boleh menjadi satu kelainan lah untuk mereka-mereka yang mahu menggunakan skuter dalam kawasan bandar. Untuk skuter-skuter moden, kereta-kereta moden, semuanya boleh sambung dekat kita punya smartphone. Ini pun sama, kita boleh pairing dengan kita punya smartphone. Jadi bila kita datang dekat je, lampu semua menyala dan dia kata dia dah ready, tak payah tekan apa, terus tekan dan jalan saja. Kuasa untuk skuter ni datang daripada motor 31 kW ataupun 42 kuasa kuda, dan katanya ialah dia boleh memecut ke 50 km sejam dalam tempoh 2.6 saat. 50 km sejam, betul, ni skuter ni untuk dalam bandar, jadi dia tak dalam cerita sampai 100 km sejam. In fact, dia ada package yang untuk low power punya, dia panggil L3EA1. Yang ni untuk vehicle class dekat Europe, yang di mana saya rasa tak perlu ada lesen. Dan yang ini dia punya kuasa 23 kWh ataupun 31 kuasa kuda lah. Maximum speed untuk kedua-dua ni ialah 120 km sejam. Bateri pula yang digunakan ialah 89 kWh dan ada jarak pemanduan 130 km sejam. Kalau reduce output version 100 km sejam. Jadi mungkin bateri tu dia tak tahulah apa dia mungkin kecil sikit lah kot. Dia tak cakap pun saya siapalah di sini. Motor yang digunakan dalam CE04 ni adalah motor magnet kekal. Ini sama, dia kata teknologi yang seperti yang dia gunakan dalam 225XE Active Tourer, dia punya 2 series kan. Kalau kita charge di rumah pakai trickle charger biasa yang perlahan tu, memerlukan masa 4 jam 20 minit untuk charge. Tapi kalau awak beli quick charger iaitu dengan output 66.9 kW, peak maksimum 2.3 kW biasa, ia memerlukan 1 jam 40 minit saja untuk mengecharge sampai penuh balik kalau bateri dah habis flat. Kalau bateri daripada 20 ke 80% hanya memerlukan 45 minit sahaja. Benda ni akan datang dengan charger plug-in yang untuk 2.3 kW. Motor ni sekarang tengah konsep bila dia nak keluar saya tak tahu. Tapi kalau nak beli motor sekarang juga, BMW ada motor baru yang dia bawa keluar, iaitu R18T Transcontinental dan Bagger. Jadi motor ni motor tourer lah. Tak tahu, setengah kata tourer, setengah kata cruiser. Ada perbezaan sikit lah kat situ. Untuk kalau kita panggil tourer tu, dia macam kita mungkin duduk tegak sikit lah kot. Kalau cruiser tu mungkin lebih santai sikit lah. Saya rasa macam tu lah lebih kurang. Harley Davidson setengah orang kata cruiser, setengah orang kata kalau yang Bagger dan yang besar-besar tu panggil tourer. Saya tak apa cakap sangat perbezaan. Tapi apapun, ini adalah satu reka bentuk yang menarik berasaskan daripada R18T. Cuma kali ni kita tengok dia ada bag yang dibina dan juga tempat sandar belakangnya juga ada bag macam Goldwing punya style tu lah. Yang menariknya, yang ni datang penuh dengan teknologi canggih lah. Kalau kita tengok dekat atas lampu tu, macam kotak warna hitam tu kan. Jadi kotak warna hitam tu sebenarnya ialah dia punya radar untuk adaptive cruise control. Jadi motosikal ni kalau awak bawa untuk jarak jauh di atas lebuh raya, boleh pasang adaptive cruise control. Saya tak pasti macam mana rasanya bawa motor dengan adaptive cruise control. Saya tak pernah bawa, tapi saya rasa kalau memang awak cruising banyak-banyak kilometer,
ini akan membantulah untuk mengurangkan penat kita lah, tetapi ianya memerlukan kita mengikut di belakang kenderaan lain lah. So saya tak pasti kalau macam mana dia punya praktis dia untuk bawa motosikal lah. Kalau saya bawa adaptive cruise control, saya tak duduk lorong laju, saya duduk lorong tengah ataupun lorong kiri lah. Cuma kita ikut satu kenderaan yang mempunyai kelajuan yang agak selesa untuk kita, dan kita pastikan jarak yang bagus lah. So itulah saya rasa macam tu juga cara dia, di mana kita tak nak bawa laju, kita nak bawa relax pasal nak cover distance yang jauh. Kita masuk, tekan cruise control dan kita boleh relax. Yang menariknya lah, nak kata pelik pun boleh, selalunya kalau untuk cruiser dia orang ada foot position yang ke depan sikit lah, duduk macam sandar sikit, jadi kaki letak kat depan. Tapi untuk yang ni disebabkan dia engine flat twin, jadi ada langgak dengan tulang kering lah kalau nak tolak kaki ke depan. Tapi apa yang BMW bagi ialah dia tawarkan satu macam tempat letak kaki di atas dia punya boxer punya engine tu, jadi duduk macam berlunjong sikit lah. Saya tak tahu, nampak position ni nampak macam pelik sikit. Tapi kalau ada kawan-kawan yang biasa bawa cruiser, mungkin boleh cerita kat sikit kita sama ada ini adalah satu position yang selesa ataupun tidak untuk perjalanan jarak jauh. Kalau kita tengok yang Bagger dengan yang Transcontinental ni datang dengan sound system yang canggih, iaitu sound system daripada Marshall. Jadi di depan penunggang, di kat kepala tangki itu dia ada screen 10.25 inci untuk beritahu maklumat, macam-macam maklumat lah. Motor ni canggih kan, dengan ada adaptive cruise control semua maklumat sama ada kita punya Bluetooth ke, lagu ke, navigation ke, semua ada di situ. Dan kat tengah-tengah tank tu, dekat bawah sikit tu ada ruang untuk masukkan kita punya telefon. Ada wireless charging dan boleh link lah balik dengan kita punya digital display tadi. Semua boleh jawab telefon sambil berjalan, dengan ada sound system yang baguslah untuk long distance touring. Saya tak berapa berkenan sikit dengan engine flat twin tu untuk cruiser, disebabkan saya cakap tadi lah, kedudukan front foot position tu mungkin tidak ideal untuk saya lah. Itu pendapat saya, orang lain mungkin berbeza. Engine yang digunakan ni, nama pun R18 jenis 1.8 liter lah, dan kuasa yang dihasikan adalah 67 kW ataupun kalau old money 91 horsepower, dan juga 150 Nm torque. Okey, sampai situ saja video kita hari ni. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan juga kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat, dan tolong subscribe kita dan juga tekan butang loceng pasal kita buat naik video kerap juga sekarang. Jangan tertinggal. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.